Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qala alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahul aliyul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini dapat kita berkumpul di kebun durian. Tapi durian tak ada. Kebun je ada. Kebun durian cikgu maknok kita lah. Dan sempena cuti pada hari ini, cuti di Penang no, Kedah tak cuti no. Kita buat baca kitab sikit lah. Dan saya ingat hari ni kita cerita, kita cuba daurahkan berkenaan dengan Nabi Isa AS. Daurah ni daripada perkataan daur. Daur tu maksud dia pusingan. Kalau kita piduk di negara Arab, apa bulatan hak kereta duk lalu tu, yang tu dia panggil duar. Sebab dia jamak, dia banyak. Kalau satu dia panggil daur, pusingan kereta tu. Jadi bila orang sebut daurah, maknanya dia akan baca sekali satu topik tu habis. Dia akan buat secara ringkas. Kalau kata daurah kitab, dia akan baca daripada mula sampai habis. Dia buat satu pusingan, kembali pula ke muka surat depan balik. Yang tu daurah. Ada dauratul hadis, ada daurah fiqh, ada daurah akidah, ada apa-apa saja yang meliputi satu bab, habis saja satu bab ataupun satu kitab, kita sebut daurah lah. Biasanya daurah ni orang akan buat secara ringkas, tak cerita panjang-panjang. Kalau cerita panjang-panjang dia jadi kuliah biasa. Satu bab tu kadang ambil masa sampai 5 ke 6 perjumpaan untuk habis. Hari ni kita cuba sekali lalu lah berkenaan dengan Nabi Isa AS. Baik, yang pertama, tak mau bising. Yang pertama sekali kita betulkan dulu niat duduk dalam majlis untuk sukakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lintaskan dalam hati kita datang nak menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala semata-mata. Sebab dalam hadis ada disebutkan siapa yang keluar daripada rumah dia untuk menuntut ilmu dan dia berjaya mempelajari satu ayat, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri pahala 100 rakaat sembahyang sunat. Kalau dia berjaya habiskan satu bab, dia akan dapat 1000 rakaat sembahyang sunat. Jadi kita cuba ligan satu bab pada hari ini berkenaan dengan Nabi Isa AS. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita pahala sembahyang sunat sebanyak 1000 rakaat bersamaan 500 kali sembahyang. Baik. Rujukan saya ni, saya ikut kitab ni lah, Iqtarabatis Sa'ah, kitab Syekh Fahmi ni yang kita duk baca di masjid-masjid, muka surat 86. Berkenaan dengan Nabi Isa AS lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah habis dah cerita pasal Dajjal, habis dah cerita pasal Imam Mahdi. Kemudian akan datang Nabi Isa AS untuk menyelamatkan bumi lah. Imam Mahdi hafizahullah, dia akan mai untuk menghapuskan sistem yang zalim. Sistem yang sedia ada ni sistem yang zalim. Sistem yang tidak adil. Walaupun mereka cuba untuk tunjukkan sistem ni adil, tapi sebenarnya tidak akan pernah berlaku adil. Sebab tu dari sudut politik contohnya,
kita menganut fahaman demokrasi, contohnya lah, di Malaysia, di beberapa negara yang lain, demokrasi ni senang cerita majoriti akan diberi hak, suara majoriti akan diberi hak. Tapi kaedah tu dia bukan tidak diiktiraf, tetapi tidak menjadi pilihan para sahabat Nabi, bahkan Nabi SAW sendiri ketika di zaman awal-awal Islam dululah. Pasal apa? Demokrasi ni ataupun majoriti menguasai ni, dia hanya akan bagus kalau majoriti tu bagus. Nah, kalau majoriti tu bagus, kalau majoriti semua wali-wali Allah, kalau majoriti semua orang baik-baik, orang yang tak khianat, orang yang tak makan rasuah, orang yang tak buat khianat lah, maka demokrasi ketika itu menjadi bagus, pasal majoriti akan menang. Tapi apa akan berlaku kalau majoriti orang-orangnya itu penjenayah? Maka penjenayah akan naik. Macam saya di South Africa dulu, siapa dia punya presiden dia, Jacob Zuma. Dia tu kawan saya orang South Africa sendirilah. Duk mengutuk dia. Pasal dia ni membaca pun merangkak. Tak berapa bagus bacaan dia. English dia pun tak berapa betul. Padahal negara tu negara yang English speaker. Jadi dia sangat-sangat rendah kualiti pendidikan dia. Saya tanya pasal apa dia boleh naik sebagai presiden. Dia kata sebab dia dulu kepala gangster. Dan majoriti orang di sana tu semua perangai macam tu. Orang-orang yang educated, orang-orang yang rational, orang-orang yang orang kata ada kepimpinan, jadi minoriti. Orang yang ada karisma, orang yang tahu pasal ekonomi, orang yang tahu pasal pemerintahan yang inilah, yang bersih dan telus, jadi minoriti. Menyebabkan yang naik, mereka akan angkat kepala gangster mereka sebagai presiden. Jadi kalau majoriti gangster, maka yang naik pun gangster. Majoriti adalah pengkhianat, yang naik pun pengkhianat. Jadi dalam Islam, ketika awal-awal pemerintahan dulu, mereka melaksanakan sistem syura dan pelantikan khalifah. Dan sistem ni akan kembali. Sama ada suka ataupun tak suka, halang tak halang, berusaha untuk menghalang, dia tetap akan berlaku kerana janji Nabi itu pasti. Sebab itulah Imam Mahdi datang nanti, dia bukan datang melalui pilihan raya. Takkan ada orang kata poster Imam Mahdi undilah saya, takkan wujud. Takkan ada orang duduk keliling dia, duduk mengampu dia, duduk bodek dia, nak minta projek, nak minta jadi orang kanan. Takkan berlaku. Sebab dia perlantikan straight daripada malaikat. Allah akan hantar malaikat untuk mengumumkan kedatangan khalifah yang terakhir, yang akan didengari oleh orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Kita ni orang beriman ke tak? Dalam Al-Quran, ketika orang-orang Arab Badui masuk Islam, mereka kata, kami ni mukmin, kami ni orang beriman. Kemudian turun ayat, malaikat turun bawa ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tu bagi tahu, jangan kamu mengaku kamu tu mukmin, tapi mengaku kamu tu muslim. Sebab iman ni belum masuk dalam hati kamu. Maknanya nak jadi mukmin ni dia perlu kepada usaha. Kalau tak, dia hanya muslim sahaja. Muslim ni Islam lah. Aslama, yuslimu, islaman. Maksud dia menyerah diri, tunduk. Jadi bila kita menjadi muslim, kita tunduk kepada syariat-syariat yang dibawa dalam agama Islam.
Bila Allah kata Ramadan kena puasa, kita tunduk dan taat. Bila Allah kata 5 waktu semayang, 1 hari, kita tunduk dan taat. Hak tu Muslim. Bukan mukmin. Mukmin ni perlu diusahakan. Perlu diusahakan. Mukmin ni beriman. Muslim ni percaya. Percaya. Belum beriman. Dia serupa macam mana nak bagi contoh? Kita percaya Allah tu maha kaya. Tapi kita tak sampai tahap iman yang Allah tu maha kaya dan akan mengatur dan menetapkan rezeki kita. Sebab kalau kita beriman dengan betul-betul iman, hati ni sikit pun tak ada rasa gusar, risau, takut akan bab-bab rezeki. Tapi kenapa ada orang takut miskin? Orang Islam ni takut miskin, takut nak cuti, takut ni. Dia takut pasal apa? Sebab dia duk rasa rezeki dia akan dikurangkan. Padahal dia takkan, rezeki dia dah ditetapkan, takkan dikurangkan. Ditambah ada, dikurangkan tu tidak ada. Ditambah keberkatannya tu ada. Dia serupa macam kita dapat gaji tiap-tiap bulan. Kita kerja makan gaji. Kita ni tahap kepercayaan kita pada gaji tu tahap iman. Sebab apa saya kata tahap iman? Sebab kita boleh hari-hari bekerja secara percuma. Betul tak? Pasal dia beriman. Hujung bulan dapat gaji. Dia beriman, yakin. Dia yakin hujung bulan mesti dapat gaji. Sebab tu dia sanggup bekerja percuma setiap hari. Kalau dia sekadar percaya saja, dia tak beriman, dia akan minta gaji hari. Hari ni kerja, hari ni banyak gaji. Betul? Pasal dia golongan yang percaya. Kata nak bayar hujung bulan, aku tak percaya lah. Betul? Nak lah juga. Jadi Allah ni menjanjikan kita sesuatu di masa akan datang. Buat macam ni dapat syurga, buat macam ni dapat pahala. Benda tu semua akan datang. Kita tak sampai tahap iman. Kita hanya percaya. Pasal itu kita nak semua benda cash. Pasal itu benda yang berkaitan dengan agama ni kita nak cash. Baru kita akan percaya. Pasal itu orang-orang kafir di zaman Nabi, mereka minta macam-macam bukti terang di depan mata. Mereka tak mau yang masa depan. Kamu akan dibangkitkan, kamu akan dibawa ke padang mahsyar. Mereka tak mau cerita yang akan datang ni. Mereka nak lah. Nak gaji hari. Mereka tak mau gaji bulan depan, tahun depan, 10 tahun akan datang, 50 tahun akan datang. Tak mau gaji ke depan. Jadi kita ni, kalau kita jenis gaji hari, sama kita macam orang-orang kafir musyrikin. Pasal kita ni hanya percaya saja tapi belum beriman. Jadi kena faham bila dalam hadis menyebut, contohnya Dajjal ni dalam hadis beritahu akan ada kelihatan perkataan kafara dekat dia punya dai dia, yang akan dilihat oleh orang mukmin, bukan orang muslim. Yang dilihat oleh orang mukmin. Begitu juga bila Imam Mahdi datang nanti, akan ada pengumuman di langit. Langit akan buat pengumuman kedatangan Imam Mahdi sebagai khalifah terakhir yang akan didengari oleh semua mukmin. Dalam hadis sebut mukmin. Jadi macam mana nak dapat iman tu, nak jadi mukmin tu macam mana? Jadi para ulama dah ajak dah dalam kitab-kitab cara untuk mendapatkan iman yang diajarkan oleh guru-guru tasawuf, wali-wali Allah. Macam yang contohnya salah satu cara dia ada beberapa cara yang disyorkan oleh para ulama sufi. Salah satu cara ialah seperti yang diusahakan oleh jemaah tabligh.
Depa buat usaha, depa kata usaha apa? Usaha atas iman. Nah, asal biasa. Tapi bila depa duduk dalam masjid dan bercakap tentang Allah sahaja selama 3 hari, semua benda-benda lain tolak tepi, Zat. Bukan tinggai. Orang kata cuti, Zat. Belum. Tak mau bising. Cuti, Zat. 3 hari duduk dalam masjid, cerita tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah. Cerita tentang kehebatan sunnah Nabi. 3 hari saja. Dia akan berubah. Iman dia sudah naik. Dia tu dulu penjenayah besar macam mana sekalipun, lepas keluar 3 hari, clear. Tu yang kita jumpa apa-apa, gangster berhijrah lah, artis berhijrah lah, bila mereka ikut tabligh. Pasal dalam tu ada perkataan iman. Jadi apa aktiviti mereka? Aktiviti mereka duduk di masjid, dan bercakap tentang Allah sahaja selama 3 hari tu. Cerita pasal Allah ya. Jadi itu salah satu cara untuk kita kata activate balik kita punya iman, upgrade daripada percaya jadi iman. Iman yang paling tinggi sekali, iman yang tinggi ni, dia tidak ada kerisauan dalam hati dia atas semua perkara. Sebab tu disebutkan dalam Al-Quran, wali-wali Allah itu siapa? Iaitulah mereka yang dalam hatinya tenang. Dalam surah Al-Fajr pun ada beritahu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kan? Kembali kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai, meredai dan diredai. Jadi ulama kata hati yang paling tinggi ialah hati mutmainnah. Kita semua dilahirkan dengan hati yang disebut ammarah. Kemudian kalau kita usaha atas iman kita, cakap pasal Allah, wujudkan suasana iman dalam rumah, bercakap tentang Allah dan Rasul di dalam rumah kita, tutup TV, tutup telefon apa semua, 3 hari cakap pasal Allah Rasul saja, iman akan meningkat. Cerita pasal akhirat saja, iman akan meningkat. Daripada amarah, dia akan naik level dia. Yang kedua disebut sebagai lawamah. Lawamah. Amarah ni 100% mengajak kepada kejahatan. Hati ammarah, nafsu ammarah. Dia liak. Macam haiwan, macam binatang. Dia kira makan tidur saja. Dia kira hidup dia hanya memenuhi keinginan nafsu dia saja. Yang tu disebut ammarah. Dan bila dia usaha atas iman dia meningkat sikit, dia dah mula boleh beza mana baik, mana jahat. Yang tu lawamah. Nafsu dia akan jinak sikit, tapi masih jahat lagi. Ada waktu akan ajak buat jahat, ada waktu dia bertaubat. Jadi kebanyakan manusia yang jaga semayang 5 waktu, dia akan naik taraf, dia akan upgrade ke lawamah. Ada waktu iman dia lemah, ada waktu iman dia kuat. Ada waktu dia semayang tepat waktu, ada waktu dia lambat-lambatkan semayang dia. Ada waktu dia buat benda haram, ada waktu dia rasa bersalah dan dia bertaubat. Yang tu lawamah. 50-50. 50 baik, 50 jahat. Duk imbang-imbang lagu tu lah. Dan kalau dia usaha lagi, seperti para wali Allah, tadi saya beritahu tabligh itu salah satu cara. Kaedah dia tu, dia duduk, dia isolate, dia mengasingkan diri dia daripada dunia, duduk di dalam masjid 5-6 orang, cerita pasal Allah 3 hari 3 malam. Jangan buka telefon, jangan apa tengok TV, jangan apa, duduk di masjid saja, cerita pasal Allah, iman dia akan upgrade. Kalau nak lebih hardcore lagi, wali-wali Allah melakukan uzlah.
melakukan uzlah. Saya duk cerita dalam apa kuliah sebelum ni, ada tok-tok guru dulu, depa siap korek kubur sendiri. Korek kubur sendiri kat belakang rumah. Dan malam-malam depa akan letak tikar kat situ dan depa akan duduk di situ baca Quran di situ. Kadang 2-3 hari. Nanti akan ada khadim dia mai hantar makan. Dia tak bercampur, tak bercakap dengan siapa-siapa, khadim dia akan hantar makan. Dan beruzlah ni ialah amalan Nabi SAW. Awal-awal lagi masa Nabi sebelum dapat kenabian lagi, Nabi dah pergi beruzlah dah, naik atas bukit tu. Naik atas bukit di Jabal Nur tu. Bukit apa dia panggil? Jabal Nur lah. Gua Hira. Beruzlah di situ seorang-seorang. Dan asbab daripada beruzlah tu, iman tu meningkat. Kekotoran dunia semakin bersih. Maka ketika itulah malaikat datang dan memberikan wahyu. Kalau malaikat mai dalam keadaan Nabi tengah sibuk menega, Nabi tengah sibuk dengan anak isteri di rumah, Nabi takkan dapat tertanggung beratnya wahyu tersebut. Sebab dalam keadaan Nabi duduk beruzlah di Gua Hira tu pun, wahyu mai dekat Nabi, Nabi bergetak-getak. Dia punya nur dia sangat-sangat kuat. Turun balik ke rumah, Khadijah radhiyallahu anha tolong selimutkan Nabi SAW dalam keadaan bergetak-getak ni. Kerana kuatnya. Jadi, salah satu cara untuk kita jadi mukmin, untuk kita jadi beriman, ialah dengan bercakap tentang Allah, mengasingkan diri, kurangkan bercakap dengan manusia, kurangkan berjumpa dengan manusia. Kalau kita kerja, tak apa, tapi cari waktu. Dalam sebulan, macam contoh macam tabligh lah paling senang, pasal dia mesra awam. Dia ambil 3 hari tu, kita keluar terus daripada pekan tu, pi ke masjid, surau apa semua. Tak ada siapa kacau. Kalau tok-tok guru pondok, mereka akan pi masuk ke kawasan uzlah mereka. Sebab tu tok-tok guru pondok ni biasa mereka kamu pondok jauh daripada orang. Tujuan dia untuk kekalkan iman tu. Orang yang main tu adalah orang yang hati dia ada keinginan untuk islah. Hati dia bukan main berkeinginan dunia. Betul? Kalau kita duduk di pekan, orang main kat kita dengan macam-macam niat. Macam-macam orang kata debu-debu dunia main kat kita. Jadi kita akan terkena dia punya debu dia. Tak boleh nak islah daripada rumah. Sebab tu Imam Ibrahim Adham, dia ni seorang yang suka kepada kuliah-kuliah agama. Kuliah-kuliah tasawuf. Dia suka invite ulama apa semua, bagi ceramah dekat dia punya istana. Dan dia berasa cukup dengan dengar ceramah saja. Dia rasa okey dah. Dia rasa cukup dah, iman dia kuat. Tapi pada satu malam, dia tengah duk baring-baring dekat atas katil dia, tiba-tiba dengar ada orang duk berjalan di atas bumbung istana dia. Dia menjerit lah, siapa kat atas tu? Orang di atas cakap, aku ni tengah mencari unta aku yang hilang. Dia kata, hang ni tak betul ke? Mana ada orang cari unta di atas bumbung? Unta ada di darat lah. Carilah di bawah, siapa nak kena panjat bumbung nak pergi cari unta? Orang tu balas balik, sama juga macam hang. Hang ingat akan dapat makrifat, akan dapat iman dalam keadaan berbaring di atas katil yang empuk. Lepas tu hilang terus suara tu. Jadi dia pun rasa ni teguran daripada Allah. Malaikat ke, Nabi Khidir ke, wallahualam. Jadi macam mana pun dia kena ada pengorbanan, usaha, kena keluar daripada keselesaan untuk upgrade iman dia. Jadi tok-tok guru pondok ni, mereka akan ambil tanah yang jauh-jauh daripada orang.
Kalau mereka ada perlu saja, mereka akan keluar untuk bertemu dengan orang, beli barang dan sebagainya, masuk balik sebab nak pelihara iman, nak kekal sebagai orang mukmin. Dan siapa-siapa yang nak jadi mukmin, mai ke pondok lagu tu. Mereka pun akan berpindah masuk ke pondok dan sama-sama islah menjadi mukmin. Nah, dan bila kita nak cerita tentang Nabi Isa alaihi salam ni, Nabi SAW ada bagi tahu orang-orang mukmin, bukan muslim ni, mukmin yang berjaya pelihara iman dia, diri dia, sampai dapat bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, sampai Dajjal dibunuh dan dia masih kekal dengan iman dia, dia tak ikut Dajjal, dia jaga iman dia sungguh-sungguh. Macam Ashabul Kahfi jaga iman dia. Mereka lari pergi masuk dalam gua. Ashabul Kahfi tu. Mereka pun nak kekal sebagai orang mukmin, dia lari masuk dalam gua, tinggalkan bandar. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, siapa yang nak selamat daripada Dajjal, baca surah Kahfi. Selain daripada kita duk baca tilawah tu, apa yang dimaknakan dengan baca surah Kahfi nak selamat daripada Dajjal, ialah kita tadabbur. Baca dia punya tafsir dia. Belajar dia punya makna ayat tu. Surah Kahfi ni cerita tentang Ashabul Kahfi lah. Tentang orang sekumpulan 7 orang yang lari daripada bandar masuk ke kawasan pedalaman, masuk ke hutan, masuk ke, kalau mereka zaman tu gua lah. Masuk ke gua untuk apa? Untuk pelihara iman mereka. Pasal kalau duduk di pekan, mereka akan dipaksa untuk murtad. Dipaksa untuk buat benda-benda syirik. Dipaksa untuk merosakkan iman melalui suasana. Jadi selain daripada baca surah Kahfi, kita juga mengambil pengajaran daripada surah Kahfi itu, Ashabul Kahfi itu, untuk kita kata survival di akhir zaman, di zaman Dajjal. Dan dalam hadis ada bagi tahu, kalau seseorang yang dapat berjaya jaga iman dia, sampai Dajjal kena bunuh, sampai Nabi Isa datang, Nabi Isa akan panggil orang-orang mukmin yang berbaki tadi itu, dan Nabi Isa akan usap wajah-wajah mereka. Nabi Isa akan usap wajah-wajah mereka. Kita kalau dapat jumpa dengan Nabi Isa, mestilah nak pergi salam, cium tangan semua. Kita jumpa Tok Guru, biasa Tok Guru bukan Nabi ni pun kita nak salam kan. Kita nak bercakap, kita nak jumpa, nak berdepan. Ini Nabi Isa akan mai ni. Wajib kita beriman Nabi Isa akan datang. Mestilah dalam hati ada keinginan untuk jumpa. Betul? Dan siapa yang berjaya jumpa Nabi Isa dalam keadaan beriman, Nabi Isa akan usap wajah dia. Dan Nabi SAW bagi tahu Nabi Isa akan memberi gambaran di mana tempat mereka dalam syurga nanti. Makna kata Nabi Isa akan salam dengan orang yang berjaya jaga iman mereka. Kemudian akan bagi gambaran, nanti hang punya syurga macam ni. Dia mai memberi khabar gembira bahawa orang-orang yang berjaya pertahankan iman dia tu akan dijanjikan syurga oleh Allah. Yang boleh janji syurga ni nabi-nabi je. Tok Guru pun tak boleh bagi janji. Sahabat Nabi pun tak boleh bagi janji syurga. Wali Allah pun tak boleh bagi janji syurga. Janji syurga hanya boleh keluar daripada lidah para Nabi sahaja. Baik, kita pergi sekali lalulah berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salam. Ketika tentera Imam Mahdi dalam kemuncak kepungan Dajjal, mereka tidak dapat keluar daripada kawasan Baitul Maqdis. Imam Mahdi ni dia tak boleh bunuh Dajjal, sebab Dajjal ni dia hanya boleh dibunuh oleh Nabi Isa sahaja. Jadi Imam Mahdi dan para pengikut dia terpaksa bertahan. Dan mereka akan dikepung oleh Dajjal dan tentera dia di kawasan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis iaitu Palestin.
Masjidil Aqsa pada hari ini, di situlah akan menjadi pusat pemerintahan Imam Mahdi nanti insya-Allah. Nah, dan mereka pun bertahan di dalam kota tersebut. Ketika itulah datang bantuan daripada Allah berupa turunnya Nabi Isa alaihi salam. Seperti apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran bahawa Nabi Isa alaihi salam telah diangkat oleh Allah ke atas langit supaya beliau selamat daripada kepungan orang-orang Yahudi yang mahu membunuh baginda. Orang-orang Yahudi marah kepada Nabi Isa alaihi salam kerana beliau banyak menegur penyelewengan umat Yahudi yang telah mengubah kitab Taurat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa Allah bagi Taurat. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, mereka ubah hukum hakam di dalam Taurat tu. Nah, macam kita tak ubah Al-Quran. Tetapi umat-umat akhir zaman ni, dia akan memberi fatwa, memberi hukum yang berlawanan dengan Quran dan hadis atas pelbagai alasan. Nah, tapi ayat Quran dia pun tak ubah. Tapi kalau Taurat dan Injil, depa ubah terus kat dalam tu, kat dalam ayat tu. Dah jadi macam undang-undang undang-undang bertulis. Bila parlimen luluskan, kita ubah sekian-sekian section ni, depa pun padam hak lama, tulis hak baru. Jadi ayat-ayat dalam Taurat dan Injil bukan semua tapi kebanyakannya lah depa edit. Depa buang hak ni, kata tak sesuai lah. Pasal hijab, pasal minum arak, pasal dosa zina dan sebagainya. Tak okey lah. Depa buang, depa ganti dengan hukum yang baru ditulis oleh paderi-paderi depa. Jadi Nabi Isa datang membawa kitab Injil dan menamatkan Taurat. Sebab Taurat ni dah diubah, maka tamatkan Taurat, bawalah Injil. Tapi orang Yahudi tak suka. Tujuan mereka tak suka tu satu je. Kerana Nabi Isa ni miskin. Nabi Isa dia miskin. Orang-orang Yahudi ni, mereka nak Nabi mereka mesti raja. Mesti kaya. Sebab itulah dalam banyak-banyak Nabi Bani Israel, kebanyakannya jadi raja lah. Kebanyakannya ada pangkat, ada kuasa. Macam Nabi Yusuf alaihi salam, dia menteri. Nabi Daud raja, Nabi Sulaiman raja. Itu Nabi-Nabi kaum Bani Israel. Jadi daripada dulu, Nabi-Nabi Bani Israel ni berjawatan, berharta. Tapi bila mai dekat Nabi Isa alaihi salam, miskin. Miskin yang amat sangat sampai rumah pun tak ada. Nabi Muhammad SAW ada rumah. Nabi Isa rumah pun tak ada, tidur di tengah padang beratapkan langit. Miskin sampai rumah pun tak ada. Jadi puak-puak Yahudi Bani Israel ni tak boleh terima hakikat bahawa Nabi mereka ni miskin, bukan di kalangan raja-raja. Sebab tu Nabi yang mereka agungkan ialah Nabi Sulaiman. Sebab dia adalah king of the world. Sebab itulah bila mereka nak runtuhkan Masjidil Aqsa, mereka nak naikkan apa? Haikal Sulaiman tu. Kuil Sulaiman katanya. Masjid Masjid Sulaiman. Mereka nak bina Masjid Sulaiman di situ. Pusat istana kepada Nabi Sulaiman. Sebab dialah Nabi bagi Bani Israel yang mempunyai kekuasaan paling besar sekali. Makna kata Bani Israel ni jenis mata dunia. Kalau Nabi tu miskin, mereka tolak. Atas sebab itulah mereka fitnah Nabi Isa macam-macam dan mereka nak salib dia. Hanya kerana dia miskin. Selain daripada itu, mereka juga menuduh bahawa Nabi Isa adalah anak haram. Jadi tak layaklah menjadi Nabi. Yang lahir daripada perzinaan Sayyidatina Maryam dengan seorang lelaki Bani Israel.
Sudah tentu tuduhan Yahudi terhadap Nabi Isa AS dan ibunya Maryam ini tidak benar. Kerana Nabi Isa AS adalah lahir daripada rancangan Allah Ta'ala. Nabi Isa gelaran dia Ruhullah. Ruhullah. Ruh Allah. Ruh Allah. Bukan makna kata ruh Allah tu. Allah tidak mempunyai ruh. Ruh ni untuk makhluk saja. Untuk manusia, binatang saja. Ruh ni. Ruh tidak terkena pada Allah. Tapi bila disebut Ruhullah, makna dia ruh yang dimasukkan ke dalam rahim Sayyidatina Maryam terus daripada Allah. Tanpa apa orang kata, tanpa apa-apa perkahwinan. Kalau ruh yang lain nak masuk, dia mesti melalui perkahwinan. Lepas tu ada baby dalam perut. Umur dia 4 bulan, akan dihantar ruh dekat dalam perut, dalam baby tersebut. Baby akan start menguik-menguik tu 4 bulan dan ke atas. Dalam hadis sebut 40 hari, 40 hari, 40 hari. Kan? 40 hari yang pertama sebagai ayak lah. 40 hari yang kedua sebagai gumpalan darah. 40 hari yang ketiga sebagai gumpalan daging. Dia sebut nutfah, mudrah dengan alaqah. Kan alaqah dulu kot. Alaqah lepas tu mudrah. 3 fasa manusia. Cukup 4 bulan, baru akan ditiupkan ruh ke dalam badan baby tersebut. Tapi Nabi Isa AS tanpa bapa terus dihantar ruh. Makna kata ruh straight daripada Allah. Sebab tu dia digelar sebagai Ruhullah. Ada di zaman Nabi SAW, paderi-paderi ini, mereka marah kepada orang Islam kerana tidak mengakui Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Maka berlakulah perdebatan dengan paderi-paderi. Maka ditanya kepada paderi tersebut, kenapa hampa ni begitu menganggap Nabi Isa ni anak Tuhan? Maka paderi itu jawab, dia ada mak, tak ada pak. Mana ada orang dalam dunia ni ada mak, tak ada pak? Mustahil. Maka pak dia adalah Tuhan. Kemudian dijawab kepada paderi-paderi tersebut, kalau macam tu, Nabi Adam lebih layak menjadi anak Tuhan. Pasal dia mak tak ada, pak tak ada. Paderi tu tak boleh jawab. Pasal paderi ni percaya Nabi Adam ni. Mereka pun percaya kepada Adam and Eve. Adam and Eve. Eve tu Hawa. Jadi mereka pun percaya Nabi Adam tu wujud tanpa bapa dan tanpa mak. Tapi mereka tak angkat sebagai anak Tuhan pula. Jadi mereka pening sendiri. Betul juga noh. Pasal apa Nabi Isa kita angkat sebagai anak Tuhan, Nabi Adam tak angkat sebagai anak Tuhan? Habis tu Nabi Adam anak siapa? Mereka confuse sama mereka balik lagu tu saja. Itu jawapan daripada hadis. Baik. Kristian mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah yang diizinkan oleh Allah tinggal beberapa waktu di atas muka bumi ini. Lalu apabila sampai waktunya, Allah akan mengangkat semula anaknya itu ke atas langit. Golongan ini juga tidak benar. Dan golongan Kristian yang terikut-ikut dengan Yahudi lalu mengakui bahawa memang sebenarnya Nabi Isa yang disalib juga adalah tidak benar. Jadi watak akhir zaman yang kita akan hadap mereka ni ialah Yahudi dan Nasrani. Yahudi ni iaitu orang-orang yang menolak Nabi Isa dan kekal percaya kepada Taurat. Manakala Kristian, mereka percaya kepada Nabi Isa. Orang Bani Israel juga. Pengikut Nabi Isa ni Bani Israel juga. Pengikut Taurat tu pun Bani Israel juga. Orang-orang Israel lah ni. Bani Israel ni anak keturunan Nabi Yaqub. Anak keturunan Nabi Yaqub, keturunan Nabi Ishaq alaihi salam.
Nah, Nabi Ishak dia ada adik Nabi Ismail, adik tiri. Nabi Ismail tu yang jadi orang-orang Arab. Nabi Ishak keluar Bani Israel. Jadi Bani Israel ni anak-anak kepada Nabi Yaqub, dan Nabi Yaqub ni anak-anak kepada Nabi Ishak. Cucu kepada Nabi Ishak. Nah. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang beriman kepada Taurat, kita panggil orang Yahudi. Orang-orang Bani Israel yang menolak Nabi Isa dan percaya kepada Taurat, kita panggil Yahudi. Yahudi itu agama. Nah? Dan orang-orang Israel yang mempercayai Nabi Isa, yang tu kita panggil Nasrani, Kristian. Jadi dua-dua Bani Israel. Sebab Nabi Isa dihantar kepada Bani Israel. Tetapi pada hari ini, selepas Kristian tersebar ke seluruh alam, maka orang di luar Bani Israel pun menganut ajaran Kristian. Sedangkan Nabi Isa dihantar kepada Bani Israel saja. Nabi-nabi terdahulu, mereka dihantar kepada kaum-kaum tertentu. Nah, ada Nabi yang dihantar kepada satu kaum, kaum Ad saja. Ada yang dihantar kepada kaum Thamud saja. Ada yang dihantar kepada kaum Lut. Kaum Nabi Lut tu. Kaum tu nama dia kaum Sodom. Nah? Ada yang dihantar kepada kaum Sodom saja. Ada yang dihantar kepada kaum-kaum Bani Israel saja. Jadi Nabi Isa dihantar kepada Bani Israel saja. Jadi agama mereka untuk orang-orang keturunan Israel saja. Ajaran dalam kitab Injil tu. Faham kan? Tetapi Al-Quran telah diturunkan dan diajarkan serta disebarkan kepada seluruh manusia. Tak kira kaum apa pun, Cina, India, Arab, Israel, apa saja keturunan bangsa kaum dia, hanya ada satu sahaja agama yang terakhir, iaitu agama Islam melalui perlembagaan Al-Quran. Clear kan? Jadi bila orang Kristian, orang Melayu Kristian contohnya, tak kena. Orang Cina Kristian, tak kena. Orang India Kristian, tak kena. Pasal mereka bukan Bani Israel. Nabi Isa dihantar kepada Bani Israel. Tapi padri-padri mereka ubah. Ubah ayat-ayat ni. Mereka ubah daripada Bani Israel, dia tulis to all mankind, dia kata. Duk promote lah Jesus love you, Jesus love all human. Depa nak bawa, depa nak kata Nabi Isa ni membawa mesej kemanusiaan kepada seluruh manusia, tak kira kaum. Padahal itu tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, nabi-nabi bila depa Allah rakamkan depa punya perkataan, depa sebut ya qaumi. Wahai kaum aku, wahai kaum aku. Tapi bila mai kat Nabi Muhammad SAW, tidak ada ya qaumi. Nabi sebut ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Wahai manusia, semua manusia. Tak kira kaum keturunan apa. Nah? Jadi bila kita baca surah Al-Fatihah, ayat yang terakhir, ayat yang second last sekali, yang terakhir sekali, kan apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang engkau beri an'amta, yang engkau beri nikmat kepada mereka, iaitu nikmat iman, Islam, amal, nah, ilmu, iman dan amal yang soleh lah. Itu orang yang diberi nikmat, orang-orang Islam. Ghairil, bukanlah jalan-jalan siapa? Maghdub alaihim. Yang pertama. Wa dan dalin, orang yang sesat. Jadi ada dua. Dalam surah Fatihah suruh kita minta perlindungan, jangan terikut-ikut. Yang pertama golongan maghdub, yang kedua golongan dalin. Nah, dalam Quran, dalam surah Fatihah ni, ghairil maghdub alaihim waladdallin. Bukan golongan yang maghdub dan bukan golongan yang dalin. Golongan yang maghdub ni apa? Maghdub dia datang daripada perkataan ghadaba. Maksud dia marah.
murka. Dalam satu hadis, ada Nabi sebut, ada satu orang sahabat tanya, berikan aku nasihat. Nasihat apa, amalan apa yang terbaik? Nabi cakap kat dia, la taghdab. Jangan marah. Jangan jadi pemarah. Jangan panah baran. 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Pemarah, panah baran, suka marah orang ni adalah sifat yang Nabi tak suka. Yang Nabi tak suka. Apa-apa pun mesti settle baik-baik. Guru-guru kami kata orang yang panah baran ni, dia punya akal dia cetek. Sebab dia tak dapat menguasai emosi dia. Dalam badan manusia ni, dia ada emosi, ada akal. Bila dia mengamuk, makna kata emosi dia melebihi akal. Kalau dia tenang, akal dia melebihi emosi. Jadi kalau dia diprovokasi, emosi dia akan naik, dia naik angin, naik minyak, naik apa lagi. Maka akal dia duduk di bawah, dia akan mengamuk. Akan marah, akan ini. Itu kalau kita push dia. Makna kata dia asalnya rasional. Dia seimbang. Akal dengan emosi dia seimbang. Tapi kita duk bagi dia tekanan, akhirnya dia mengamuk. Tapi kalau orang yang sikit-sikit marah, yang tu daripada awal lagi akal dia duduk di bawah, emosi dia duduk di atas. Tak boleh salah sikit, cakap sikit saja silap, dia marah, dia mengamuk. Hak tu yang Nabi tak bagi. Duk kira nak marah saja. Orang jenis panah baran. Tak boleh langsung apa orang kata, ada silap sikit, silap cakap sikit, merah muka dia. Makna kata dia punya emosi duduk di atas, dia punya akal dia duduk di bawah. Dah jadi degutu dah daripada awal. Jadi kita mau seimbang ataupun lebihkan akal kita. Macam Nabi SAW, emosi sentiasa Nabi letakkan yang terakhir. Akal, ilmu dan wahyu, Nabi akan letak yang paling utama. Apa-apa selesaikan dengan rasional. Selesaikan dengan dialog. Selesaikan cara baik. Bincang, cakap elok-elok. Itu cara Nabi SAW. Baik. Jadi, maghdub, daripada perkataan ghadabah, maksud dia marah. Maghdub, dia isim maf'ul, yang dimarah maksud dia. Yang dimurkai. Yang kena marah. Siapa yang marah? Allah yang marah. Jadi maghdub ni ialah golongan yang Allah murka. Itu yang pertama, golongan yang Allah marah kat dia. Allah murka kat dia. Allah tak suka dekat dia. Golongan pertama, golongan maghdub. Golongan kedua, waladdallin. Dallin, dal, maksud dia sesat. Apa beza golongan yang dimurkai dengan golongan yang sesat? Golongan yang dimurkai ialah mereka yang tahu jalan. Dia tahu jalan. Contohnya jalan nak pergi Relau straight sini kan. Straight sini. Orang mai tanya kita nak pergi Relau kod mana? Kita tahu jalan sini. Kita tahu. Ni jalan ke Relau. Tapi kita tunjuk pergi sana. Pergi kod belah sana. Kita tahu jalan ni. Pergi Relau. Tapi kita habaq kat orang, jangan ikut jalan ni. Jalan ni tak betul. Hampa pergi ikut jalan sana. Pum, dia masuk hutan. Hampa patah balik. Jalan belakang tu yang betul. Nampak? Jadi, orang yang tahu jalan yang betul dan dia menghalang ataupun dia divert orang lain, dia menghalang orang daripada jalan kebenaran, maka Allah marah orang tu. Mereka itulah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang membaca kitab Taurat. Mereka tahu Nabi Isa tu Nabi yang betul. Tapi mereka tolak. Mereka kata jangan ikut. Hanya kerana dia miskin. Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi tahu dia adalah Nabi yang terakhir. Baginda adalah Nabi yang sebenar. Tapi dia halang, jangan ikut. Kerana apa? Kerana dia keturunan Arab. Tak boleh terima. Nabi yang terakhir ni, yang paling agung, paling hebat ni, daripada keturunan Arab. Kenapa bukan daripada keturunan Bani Israel? Dia tahu tak Nabi Muhammad itu Nabi yang betul? Betul, tahu. Jadi serupa macam orang yang tahu belakang ni Relau. Tapi siapa aja yang main, dia suruh patah balik. Silap, bukan jalan sini. Maka orang macam tu, kita marahlah kat dia. Apa dia orang ni kan? Itu golongan yang maghdub, iaitu orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran,
Tapi mereka sengaja mengaburkan kebenaran supaya orang tak pi kepada kebenaran tu. Jealous, sakit hati, cemburu, hasad. Dia cemburu kenapa Nabi tak akhir bukan daripada Bani Israel. Cemburu, hasad, sakit hati. Dan bila mereka tak dapat, orang lain pun tak dapat. Macam tu. Drama Melayu kan macam tu. Kalau aku tak dapat, orang lain pun tak dapat. Kan? Berebut tanah, berebut bisnes, berebut ni. Dia tak dapat. Kalau aku tak dapat, hang pun tak dapat juga. Biar hangui semua. Dia bakar habis satu negara. Menang sorak kampung Tegadai sana. Lebih kurang lagu tu lah. Kira dia tak mau. Aku tak mau. Dan aku tak mau orang lain pun dapat juga. Itu Yahudi. Satu lagi dhalin. Orang yang sesat. Orang yang sesat ni ialah orang yang tersilap jalan. Daripada awal lagi dia pergi kona dah, pergi ke Jawi. Dia tak ada jumpa dengan orang Yahudi tadi. Lah awal lagi dia pergi ke Jawi dah. Dia siap tukar lagi signboard tu, ini jalan ke Relau. Dia tukar signboard tu. Signboard Jawi dia buang. Dia punya paderi-paderi dia buang signboard Jawi, dia tukar. Ini Relau. Jadi pakat-pakat lah lalu. Dia siap ajak gini ni jalan Relau sini. Dia apa pun pi sana. Jadi mereka ni golongan yang ikhlas mencari Tuhan. Ikhlas nakkan kebenaran. Ikhlas nakkan ajaran daripada Nabi. Tapi kena tipu. Dan tersesat jalan. Itulah orang-orang Kristian. Mereka ni asalnya Bani Israel juga. Tapi mereka ikut Nabi Isa walaupun dia miskin. Mereka lawan nafsu sebab mereka ni ikhlas nakkan kebenaran. Kami tak kisah dia miskin ke, kaya ke. Dia Nabi, Allah hantar dia. Kita kena ikut lah. Maka pengikut-pengikut Nabi Isa pun pakai ikut. Tapi selepas Nabi Isa meninggal pula. Ni naikkan ke atas langit. Orang-orang Yahudi menipu orang-orang Kristian ni, pengikut Nabi Isa ni, kata hang punya Tuhan dah mati. Hang punya Tuhan ni sebenarnya anak Tuhan. Dia menyesatkan mereka. Dan terjadilah ajaran baru, ajaran Kristian yang mengajarkan Nabi Isa tu anak Tuhan dan sebagainya. Jadi golongan pertama, Marduk ni, betul mereka tahu kebenaran tapi mereka menghalang orang dan tak mau kepada kebenaran. Golongan yang kedua, inginkan kebenaran tapi telah dibawa ke tempat lain. Jadi Allah bagi tahu, ihdinas siratal mustaqim. Doalah pada Allah hari-hari, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan nak pergi Relau straight ya. Inilah jalan yang lurus. Jangan ikut dua jalan tadi tu. Satu jalan pergi Jawi, satu lagi jalan masuk hutan. Dua-dua tak sampai. Baik. Jadi yang benar dalam hal ini hanyalah umat Islam yang mengatakan bahawa kelahiran Nabi Isa AS adalah dari kesan tiupan Jibril AS terhadap Sayyidatina Maryam. Jibril AS bawa ruh Nabi Isa tu dan Jibril yang tiupkan ke dalam perut Siti Maryam. Dan Nabi Isa AS adalah hamba Allah dan Rasulnya yang kemudian dikepung oleh Yahudi. Dan setelah beliau diserupakan dengan salah seorang daripada mereka, maka inilah yang disalib itu. Nabi Isa telah diserupakan dengan seorang Yahudi yang lain. Dia cerita dia, Nabi Isa ni kena kepung. Pasal kononnya membawa ajaran sesat. Pasal dia ni orang tuduh anak haram. Bawa ajaran baru, mengaku Nabi. Mereka tangkap dia, nak bunuh dia. Dan yang tangkap dia tu orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi dan tentera Rom. Dan mereka ni, orang Yahudi yang dalang dia ni, yang memfitnah Nabi Isa ni, dia pun ada sekali di situ. Dialah tunjukkan, di sinilah Nabi Isa apa semua. Sebab dia tu asalnya pengikut Nabi Isa. Jadi dia tahu kat mana Nabi Isa bersembunyi apa semua, dia pun tunjuk jalan. Jadi ketika Nabi Isa dah ditawan, ketika itu depa serbu masuk, Nabi Isa Allah dah angkat naik atas langit dah. Dan lelaki yang mengkhianati Nabi Isa tadi tu, Allah ubah muka dia jadi muka Nabi Isa. Macam muka Nabi Isa. Macam. Sampaikan orang yang tengok, oh ni dia. Depa pun tangkap dia. Dan yang kena salib tu orang yang khianat tadi tu. Dia tu seorang Yahudi
Pada satu riwayat yang lain, Nabi Isa diserupakan dengan seorang sahabatnya yang bersedia untuk dibunuh tetapi dijanjikan masuk syurga. Itu riwayat yang lain. Ada seorang Hawariyun ataupun sahabat Nabi Isa bersedia untuk mati, untuk Nabi Isa, dan Nabi Isa janjikan syurga bagi dia. Lalu sahabat Nabi Isa inilah yang ditangkap dan disalib oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke atas langit dan umur beliau ketika itu hanyalah 32 tahun sahaja. Jadi beliau belum wafat, cuma hanya diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, dan nanti beliau akan turun semula ke bumi dalam umur ketika beliau diangkat dahulu, iaitu 32 tahun. Dalam riwayat yang lain 33 tahun. Dan beliau akan hidup pula selepas diturunkan nanti selama 40 tahun. Jadi Nabi Isa akan mai ketika umurnya 32 ataupun 33 tahun. Bayar-bayar saya. Saya 31. Kalau Nabi Isa turun lagi 2 tahun ni, kira satu kelas lah kami. Tahun 90. Dan dalam riwayat hadis menyatakan Nabi Isa akan tinggal di atas muka bumi selama 40 tahun. Bermakna Nabi Isa akan meninggal pada umur 73 tahun. Dan akan dikebumikan di mana? Di sebelah dengan Nabi kita di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni yang dah biasa sampai, dia ada makam dekat belah kiri tu kan, dekat Raudah, sebelah Raudah tu ada makam. Kalau orang lelaki lalu kot depan, dan akan nampak dulu logo yang menulis apa Nabi Muhammad SAW. Lepas tu Abu Bakar, lepas tu Umar. Macam tu. Jadi bila kita lalu, kita akan jumpa Nabi Muhammad dulu, lepas tu baru jumpa Abu Bakar, lepas tu baru jumpa Umar. Dia punya susunan dia, Nabi SAW duduk yang paling depan sekali. Ni kiblat di sana. Nabi duduk di depan sekali dan mengiring. Makna kata wajah menghadap kiblat. Wajah Nabi menghadap kiblat. Sebab itulah jemaah lelaki lalu kat depan, menghadap dan bagi salam. Menghadap wajah Nabi SAW di sini. Orang perempuan akan pergi kat belakang. Kan, orang perempuan kalau umrah depa ziarah kat belakang kan. Kalau kat depan ni orang lelaki, jemaah lelaki lalu macam ayak tu. Boleh lalu bagi salam, lepas tu gerak balik. Kan? Jadi ni sana kiblat. Ni wajah Nabi ke sana. Mengiring. Okey. Ni wajah Nabi. Abu Bakar dimakamkan di belakang Nabi dan sedikit ke bawah. Dekat Nabi punya dada. Faham tak? Nabi Muhammad SAW wajahnya di sini, Abu Bakar di belakang Nabi dan di bahagian dada. Sebab tu bila kita ke depan sikit, wajah Abu Bakar pula. Angkat tangan bagi salam kat Abu Bakar pula. Dan Umar pula di belakang Abu Bakar di bahagian dada dia. Dia jadi macam tangga. Sebab itulah bila kita lalu, nampak wajah Nabi dulu, lepas tu wajah Abu Bakar, lepas tu wajah Umar. Dan Nabi Isa AS akan dimakamkan dekat atas kepada Abu Bakar, bersebelahan dengan Nabi SAW. Sebab badan Nabi satu, separuh Abu Bakar ambil, separuh lagi Nabi Isa akan ambil untuk dimakamkan bersebelahan dengan Nabi. Jadi kawasan kosong separuh ke atas tu adalah untuk Nabi Isa AS. Faham macam tu kan? Nak kena lukis ke? Okey, faham kan? Jadi Nabi Isa akan duduk selama 40 tahun bersama dengan kita. Jadi tak ada alasan untuk kita tak mau pergi jumpa. Nak kena kumpul duit ke apa ke, nak jalan pelan-pelan ke, naik motor ke, naik kereta ke, naik basikal ke. Sebab Nabi Isa akan duduk di Palestin, dan akan memerintah daripada sana. Tak tahulah kalau dia travel main belah sini, lega lah kita. Kan? Main lawat tapak ke apa ke. Pasal dia akan jadi khalifah. Dia khalifah kepada seluruh dunia. Dia kena, ni lah apa orang kata, kena peduli rakyat lah. Kan? Nabi Isa akan ziarah lah kot, insya-Allah lah. Kalau Nabi Isa datang ziarah belah-belah kita di sini, kita tak payah pergi sana. Kan? Baik.
Jadi Nabi Isa belum mati dan beliau diangkat ke atas langit oleh Allah Ta'ala dan nanti akan turun semula ke permukaan bumi untuk membantu Imam Mahdi membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh khinzir dan memusnahkan keseluruhan orang-orang Yahudi. Di langit sana ada dua Nabi yang masih hidup. Nabi Isa dengan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris kan dibawa naik ke atas langit ketika hayatnya. Sebab Nabi Idris ni dia berkawan dengan malaikat. Nabi Idris suka berkawan dengan malaikat. Banyak riwayat-riwayat Nabi-Nabi yang terdahulu ni mereka suka sembang dengan malaikat. Sebab malaikat ni mengetahui rahsia alam. Mereka tahu syurga, neraka, arash, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh. Dan bumi ni bentuk dia macam mana, penghujungnya di mana. Semua malaikat tahu. Sebab tu Nabi-Nabi suka bersembang dengan malaikat dan bercerita. Malaikat akan bercerita. Ada dalam kitab Ibnu Katsir Zulkarnain. Nah, ulama-ulama khilaf. Zulkarnain ni yang disebut dalam surah Kahfi tu, yang buat apa orang kata tembok untuk Yajuj Majuj tu, untuk halang Yajuj Majuj tu, ulama khilaf sama ada dia ni seorang nabi ataupun bukan nabi. Sebab dalam Quran menunjukkan dia menerima wahyu. Menerima perintah daripada Allah untuk buat campuran macam ni. Kan? Untuk menghalang Ya'juj Ma'juj, untuk menerima perintah daripada Allah. Dan yang menerima wahyu ni mestilah Nabi. Tetapi ulama-ulama kata, tak semestinya jadi Nabi baru boleh dapat wahyu tersebut. Boleh dapat perintah daripada Allah. Sebenarnya wali-wali Allah pun boleh dapat wahyu, tetapi bukan level wahyu. Ianya disebut sebagai ilham. Seperti mana Nabi Musa alaihi salam punya mak. Nabi dan Rasul tak ada di kalangan perempuan. Tetapi dalam Al-Quran Allah menyebutkan kami mewahyukan kepada ibu Musa alaihi salam. Untuk apa? Untuk menghanyutkan Nabi Musa dekat sungai Nil tu. Lepas tu sungai tu bawa, sepatutnya sungai tu turun ke bawah. Macam ayat terjun kan, turun ke bawah kan. Bila mak Nabi Musa letak Nabi Musa dalam bakul, hanyutkan dekat atas sungai, dia bergerak, dia patah balik. Atas sana tu Fir'aun. Fir'aun ni dia tak mau makan ayak bekas rakyat dia. Jadi dia duduk di sumber ayak paling atas sekali. Dia duduk sumber di atas, dia ambil ayak paling fresh sekali. Hak lain semua makan bekas-bekas je. Dia ada kasta dia. Atas sekali Fir'aun, lepas tu menteri-menteri dia. Lepas tu bangsawan-bangsawan. Last sekali baru Bani Israel. Bani Israel ni golongan hamba. Jadi mereka ni akan dapat ayak yang paling bawah sekali. Yang dah kotor dah, yang dah bekas-bekas orang, yang orang dah buang ayak apa semua, dapat dekat Bani Israel paling bawah. Nabi Musa punya mak di situ. Lepaskan di situ, tu dia pindah atas. Dia pindah atas. Dan dipungut oleh Asiyah. Dan menjadilah anak angkat di dalam istana Fir'aun sendiri, Nabi Musa AS. Dalam Al-Quran menyebutkan wahyu. Kami mewahyukan kepada ibu Nabi Musa. Adakah ibu Nabi Musa tu Nabi? Tidak. Tetapi ulama kata iaitu dinamakan sebagai ilhamiyah. Nah, ilham. Jadi Zulkarnain pun mereka kata mendapat ilham yang sama. Maka tak semestinya dia mendapat perintah daripada Allah itu adalah Nabi. Tak. Betul jugalah kat mereka. Yang kata dia Nabi pun betul. Yang kata dia bukan Nabi tapi wali pun betul juga. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada cerita tentang Zulkarnain. Zulkarnain ni bersahabat dengan malaikat. Dan dia gemar bertanya kepada malaikat tentang rahsia-rahsia alam. Nah, dia tanya malaikat punya alam macam mana hangpa ibadah. Nanti malaikat, ada satu malaikat nama dia malaikat Ranaqil. Malaikat Ranaqil nama dia. Dia ni lah berkawan baik dengan Zulkarnain. Dia mai daripada langit yang keempat ke berapa tak silap saya. Kena buka alik dalam tafsir Ibnu Katsir ada. Yang Ranaqil ni dia mai dekat Zulkarnain. Dan dia pun sembang. Dia tanyalah pada malaikat, macam mana hampa beribadat di atas sana? Dia kata, kami ibadat tak macam hampa. Hampa, kalau semayang,
Seorang buat semua aktiviti sembahyang. Dialah berdiri, dialah baca Quran, dialah rukuk, dialah sujud kan. Tetapi malaikat tak. Ada malaikat yang Allah cipta daripada dia lahir, daripada dia diciptakan sampai kiamat nanti, sujud saja. Dia tak buat benda lain dah. Dia sujudnya. Ada yang Allah cipta rukuk saja. Ada yang Allah cipta berdiri saja. Ada yang Allah cipta baca Quran saja. Dan mereka tak buat kerja lain. Dan berterusan sampai kiamat. Jadi Zulkarnain pun dia rasa cemburu. Dia kata alangkah baiknya kalau umur aku pun dipanjangkan. Boleh aku beribadat sampai bila-bila kepada Allah seperti para malaikat. Dan Ranaqil tu pun bagi tahu sebenarnya ada cara kalau hang nak hidup selama-lamanya sampai kiamat. Ada cara dia kata. Jadi Zulkarnain pun tanya apa cara dia. Malaikat pun bagi tahu semua air yang mengalir di atas muka bumi ianya berpunca kepada satu mata air. Dia berpunca pada satu mata air. Semua air yang mengalir dekat sini kah? Dekat Sungai Boya kah? Dekat sungai mana-mana sungai kah? Sungai Aceh kah? Semua sungai, lautan, air yang ada di atas muka bumi ni dia berpunca daripada satu mata air saja. Mata air tu disebut sebagai Ainul Hayat. Ainul Hayat, mata air kehidupan. Dan pada mata air kehidupan ni, dia tersimpan di satu kawasan bumi yang paling gelap. Tempat yang paling gelap di atas muka bumi. Zulkarnain dengar, uish, boleh tak bawa aku pergi sana? Dia kata, boleh je. Tapi nak cari macam mana gelap? Tempat di bumi yang paling gelap, dia kata. Kalau tu dia punya petua dia lah. Maka Zulkarnain pun bawa tentera-tentera dia bersama dengan menteri agama dia, penasihat dia, iaitu Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ni dia adalah sezaman dengan Zulkarnain dan dia adalah penasihat kepada Zulkarnain. Jadi malaikat pun bawa lah ke hujung dunia. Di mana dia tak abang lah. Pasal kalau bagi tahu pun mana nak sama dulu punya peta dengan zaman lah. Kan? Zaman dulu panggil lain, zaman lah panggil lain. Jadi orang yang baca kisah ni depa beragak-agak. Ada yang kata di segitiga Bermuda. Orang putih pakat duk pi keliling kat situ nak pi masuk ke dalam segitiga Bermuda tu. Nak pi cari Ainul Hayat tadi tu. Kan? Dalam ajaran Bible pun ada pasal benda ni. Depa siap buat filem lagi. Dia panggil Fountain of Youth. Fountain of Youth, air kehidupan apa ni, ayak pancut keremajaan. Fountain of Youth. Lah duk berdarah lagi. Jadi satu dunia duk cari, bila depa dapat tahu tentang riwayat ni, depa duk cari di mana Ainul Hayat ni. Tak jumpa-jumpa. Tetapi dikatakan salah satu pendapat mengatakan Dajjal telah menjumpainya dan telah minum daripada situ. Sebab tu dia hidup panjang umur dia dan akhirnya akan mati di akhir zaman nanti. Dibunuh oleh Nabi Isa AS atas izin Allah. Sebab itulah tak ada siapa boleh bunuh dia. Sebab dia kebal. Kerana dia minum daripada Ainul Hayat. Itu salah satu pendapat. Boleh jadi dia dipanjangkan umur dia tanpa minum Ainul Hayat. Dan antara yang minum Ainul Hayat itu juga ialah Nabi Khidir alaihi salam. Kerana Nabi Khidir juga disebutkan dalam hadis akan berperang dengan Dajjal. Nabi Khidir akan berperang dengan Dajjal. Antara yang dipanjangkan umurnya juga sehingga datangnya Nabi Isa dan berperang dengan Dajjal
ialah salah seorang sahabat Nabi Isa. Nama dia Zaryab Al-Bar'alah. Zairayaba. Saya mula-mula saya baca Zarib. Boleh juga baca Zuraib. Tapi guru saya baca Zaryab. Pasal dia kitab tak nak bagi. Za-ra-ya-ba. Nak baca macam mana? Zarib, Zuraib ataupun Zaryab. Tapi guru saya baca Zaryab. Zaryab Al-Bar'alah. Dia adalah salah seorang daripada Hawariyun ataupun sahabat Nabi Isa yang dipanjangkan umur dia untuk bersama dengan Nabi Isa nanti di akhir zaman. Kemungkinan besar juga dia diberi minum daripada Ainul Hayat tadi tu. Nah? Baik. Nabi Isa alaihi salam akan turun dari atas langit dengan diapit oleh 2 malaikat. Dan beliau akan turun di sisi Menara Putih sebelah timur Damsyik dekat Syria. Sekarang ni kita sebut Damsyik ataupun Damascus di Syria. Seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Idza ba'atha Allahu al-Masih ibn Maryam fayanzilu 'inda al-manaratil bayda syarqiyya Dimashq baina mahrudhatain wadi'an kaffayhi ala ajnihatil malakain. Idza ta'ta'a ra'sahu qatara wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu. Lalu Allah Ta'ala mengirim Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam. Beliau pun turun di sisi Menara Putih sebelah timur Damascus, Damsyik di Syria dengan memakai pakaian yang dicelup dengan celupan kuning. Jadi Nabi Isa akan main nanti pakai baju warna krim. Nah, sebab baju putih yang dicelup dalam celupan kuning, bila kita angkat dia dan jemuk, dia akan jadi warna krim. Nabi SAW ada satu baju yang warna krim. Nah, saya dulu biasa ada baju satu warna krim, tapi tak tahu di mana, hilang lah kot. Pasal baca hadis yang Nabi ada baju berwarna krim. Dia putih tetapi kekuning-kuningan. Bukan kuning terang lah. Kuning terang ada larangan pula daripada hadis. Ada larangan daripada hadis. Makruh. Beliau meletakkan kedua tapak tangannya di atas sayap-sayap malaikat. Apabila beliau menundukkan kepalanya, seakan-akan ada air yang jatuh dari kepalanya. Seakan-akan berjatuhan butiran-butiran mutiara. Umpama mutiara. Butiran-butiran putih. Umpama mutiara. Jadi Nabi Isa akan datang dalam keadaan rambut dia berkilat. Macam baru lepas mandi. Dan menitik-nitik air daripada rambut dia turun. Dan Nabi SAW beritahu umpama mutiara yang jatuh. Turun cantik ya. Mengikut pendapat sebahagian ulama yang lain, Nabi Isa turun di Baitul Maqdis bukan di Damsyik. Walau bagaimanapun Imam Barzanji telah menghimpunkan kedua-dua riwayat ini dengan menyebutkan bahawa permulaan turunnya Nabi Isa adalah di Damsyik setelah waktu zuhur. Kemudian beliau pergi Baitul Maqdis dan menemui Imam Mahdi ketika sedang sembahyang subuh pada pagi hari yang kedua. Pada waktu sahur malam itu, tentera Imam Mahdi mendengar satu seruan suci dari atas langit yang mengatakan telah tiba pertolongan Allah Ta'ala untuk kamu. Seruan ini dengan jelas dapat didengari oleh sekalian tentera Imam Mahdi. Sehingga apabila masuk waktu sembahyang subuh dan setelah selesai azan, sembahyang sunat dan iqamah, Imam Mahdi pun maju ke hadapan untuk menjadi imam. Baru saja Imam Mahdi selesai mengucapkan takbiratul ihram, tiba-tiba kedengaran suara salah seorang di antara makmum berkata, silakan ke depan, maju ke depan. Silakan maju ke depan, wahai Ruhullah, iaitu Nabi Isa. Apabila Imam Mahdi mendengar perkataan ini, beliau pun segera mundur ke belakang untuk mempersilakan Nabi Isa menjadi imam. Lalu Nabi Isa meletakkan tangannya di antara kedua belakang Imam Mahdi. Tepuk balik belakang Imam Mahdi sambil berkata, teruskanlah engkau jadi imam kerana sembahyang ini telah diikomatkan untuk engkau. Sebab bila sembahyang ni kita dah iqamah, imam dah dari depan, dia iqamat ni kalau ikut sunnah dia lah.
hanya dibacakan apabila imam dah duduk di tempat imam. Imam dah pergi ke depan dah. Barulah qomat dibacakan. Kadang kita duk tengok di masjid-masjid, mereka baca qomat dulu. Imam baru main kat belakang. Kan? Dia kalau ikut yang asal dia, imam tunggu di depan dan iqamah dibacakan. Jadi iqamah dibacakan untuk imam tersebut. Jadi tak boleh tukar imam dah masa tu. Tak boleh tukar imam dah sebab dibacakan untuk imam tersebut. Nabi Isa pun tak mau pergi ke belakang. Nabi Isa suruh Imam Mahdi juga menjadi imam kerana iqamah telah dibacakan untuknya. Lalu Imam Mahdi pun menyelesaikan sembahyang subuh itu dengan sempurna. Nabi SAW bersabda, "Fabainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihimus subuh, idh nazala alaihim Isa bin Maryam as-subuh, faraja'a dhalika al-imam yankus, yamshil qahqara liyuqaddima Isa yusalli. Fayada'u Isa alaihi salam yadahu fi katifaihi, thumma yaqulu, qaddim fasalli fa innaha laka uqimat, fayusalliya bihim imamuhum." Artinya ketika imam mereka iaitu Imam Mahdi telah maju ke depan untuk menjadi imam kepada sembahyang subuh, tiba-tiba turunlah Nabi Isa alaihi salam, iaitu lalu Imam Mahdi cuba mundur ke belakang untuk memberi peluang kepada Nabi Isa menjadi imam pada sembahyang itu. Maka Nabi Isa meletakkan tangannya di antara kedua belikat Imam Mahdi sambil berkata, "Teruskanlah engkau menjadi imam kerana sembahyang ini telah diikomatkan supaya engkau yang menjadi imam." Maka Imam Mahdi pun meneruskan sembahyangnya sehingga sempurna. Antara ni Imam Mahdi. Antara sifat Imam Mahdi itu ialah Hashimiyun yadfa'ul khilafah ila Isa bin Maryam. Beliau seorang keturunan Nabi SAW. Imam Mahdi itu keturunan Nabi SAW yang akan menyerahkan khalifah kepada Nabi Isa alaihi salam. Sebab Imam Mahdi ni dia hanya akan memerintah selama 7 tahun sahaja. Umur dia ketika dilantik menjadi khalifah umur 40. Umur 40-an. Dan ketika peristiwa ni umur dia dah hujung-hujung dah. 46, 47 macam tu. Tak lama lagi dia akan meninggal. Lepas itulah masa itulah Nabi Isa datang dan akan mengambil alih pemerintahan. Makna kata ketika Nabi Isa datang, Nabi Isa akan lebih muda daripada Imam Mahdi. Imam Mahdi 46, 47, Nabi Isa dalam 33. Dan Imam Mahdi akan meninggal pada tahun tersebut dan Nabi Isa akan menggantikan Imam Mahdi sebagai khalifah selama 40 tahun. 40 tahun lepas tu. Jadi kalau Nabi Isa atau Imam Mahdi main time-time lala ni kita akan menikmati pemerintahan Islam selama 50 tahun lah. 40 tahun Nabi Isa, 7 tahun Imam Mahdi. Jadi lebih kurang 50 tahun, 47 tahun lebih kurang. Jadi Ya'juj Ma'juj tak dan lah. Kita tak dan lah dengan Ya'juj Ma'juj. Pasal Ya'juj Ma'juj ni di hujung-hujung ketika zaman pemerintahan Nabi Isa. Ataupun mungkin juga awal-awal ketika pemerintahan Nabi Isa yang awal-awal tu, 40 tahun yang pertama tu, 10 tahun yang pertama ke 15 tahun yang pertama. Yang pastinya nak sampai kepada tarikh wafatnya Nabi Isa tu, kita sempat ataupun tak, wallahu alam. Sebab masa tu dah 40, 47. Kalau lah ni umur 30, campur 47, dah 80. Kalau mamu 100 dah. Mamu 100 dah. Kan? Abang Dim pun 100 dah. Kan? Cikgu pun 100 dah. Nak menyaksikan benda ni, dapat salam sekali dengan Nabi Isa cukup lah. Doa lah kan. Pasal duk nampak tanda-tanda ni, duk nampak. Kita doa lepas semayang, "Ya Allah, izinkan aku bersalam dengan Nabi Isa." Bersalam dengan Nabi Isa dalam keadaan beriman. Beriman di tangan Nabi Isa. Doa lah, minta hari-hari lepas semayang tu doa. Minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah ni, bila kita minta doa, Allah pasti akan makbulkan. Baik. Dhaba kama yadhubul milhu fil ma'. Dan apabila Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam, maka larutlah, luluhlah Dajjal seperti larutnya garam di dalam air. Ambil ayak, kita tabuk garam segenggam, sekejap dia larut pelan-pelan. Macam itulah Dajjal akan mencair apabila melihat Nabi Isa.
Maksudnya hilanglah segala kekuatan dan kehebatannya. Kerana Dajjal sendiri tahu bahawa Nabi Isa lah yang akan membunuhnya. Macam yang saya bagi tahu tadi, salah satu pendapat bahawa mengatakan bahawa Dajjal ni minum daripada Ainul Hayat dan menyebabkan hidup dia jadi panjang. Dan dia kebal. Dia jadi kuat. Tak boleh siapa pun bunuh dia. Dan kesan daripada air tersebut hilang apabila melihat Nabi Isa. Dia tengok Nabi Isa, dia jadi manusia biasa balik. Kalau umur dia 1000 tahun, dia jadi seperti manusia umur 1000 tahun. Yang dah tua sangat, dah tak larat sangat dah ni. Sebab dia punya sihir dia punya magic dia dah hilang. Kalau tak sebelum tu, dia kelihatan muda. Sebab Dajjal ni dia akan datang, dia mengaku sebagai Nabi Isa. Bermakna Dajjal akan datang dengan wajah yang umur dia 30-an. Bukan dia main dengan muka redak-redak, main sebagai orang tua, main dengan rambut putih apa semua, tak. Rambut dia memang kuning. Dalam hadis sebut rambut dia warna kuning. Dia orang putih sana tu. Tapi umur dia lingkungan 33. Sebab dia nak mengakui diri dia sebagai Nabi Isa. Dan Nabi Isa datang sebagai umur 33, maka Dajjal pun umur dia 30 lebih macam tu. Tapi bila dia jumpa saja Dajjal, maka hilanglah dia punya kesan Ainul Hayah tu, ataupun penangguhan ajal yang Allah bagi pada dia, maka kembali dia kepada zat asal dia. Kalau umur dia 2000 tahun, dia seperti manusia yang umur 2000 tahun. Bayangkan lagu mana dia punya bongkok 7, bongkok 10 dia tu. Jadi orang tua yang teramat-amat tua. Tak mau tekan mana? Di dalam kitab Isya'ah, Imam Al-Barzanji ada menyebutkan bahawa Dajjal walaupun ia telah mengetahui bahawa akan dibunuh oleh Nabi Isa, namun ia sempat juga membuat helah untuk menipu Nabi Isa. Tetapi helahnya sudah tidak berarti lagi. Dikatakan Dajjal ni bila nampak Nabi Isa ni, dia akan datang menyambut. Nak tipu Nabi Isa ni. Datang menyambut, buat-buat baik, buat-buat kenai. Kan? Tapi Nabi Isa ligan dia, nak bunuh dia. Imam Barzanji menyebutkan bahawa ketika Dajjal mula melihat Nabi Isa AS pada pagi hari itu, iaitu setelah berlalu kurang lebih 3 jam daripada terbitnya matahari, kalau subuh pukul 6, lebih kurang pukul 9 pagi, Dajjal mai di Baitul Maqdis, ia cepat-cepat berkata kepada tenteranya, "Aqimus salah." Iqamatlah sekarang, kita mahu mendirikan semayang. Dajjal tiba-tiba ajak semayang. Dia dah gelabah dah. Dia nampak Nabi Isa, dia dah gelabah dah. Makna kata kalau main Masjid Aqsa, mesti nak pergi semayang kan? Sebab tu masjid. Tapi padahal, waktu pukul 9. Mari cepat iqamat untuk kita dapat semayang berjemaah bersama dengan Nabi Isa. Lalu Dajjal berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Nabi Isa, telah diiqamatkan untuk kita semayang berjemaah." Dia nak tipu Nabi Isa. Padahal, pukul 9. Semayang subuh dah lepas lama dah. Mereka pun dah habis semayang subuh, Nabi Isa dengan Mahdi. Dajjal ingat dia boleh tipu. Dengan perkataan itu, Dajjal seakan-akan menunjukkan iltizamnya dengan ibadah sembahyang supaya Nabi Isa menyangka bahawa ia bukan Dajjal yang dicari-cari oleh Nabi Isa. Sebenarnya helah Dajjal ini sangat lemah dan menunjukkan kebodohannya sendiri tentang waktu ibadah sembahyang itu sendiri. Sembahyang apa yang mahu dikerjakan oleh Dajjal pada ketika itu sedang sudah berlalu 3 jam lebih daripada terbitnya matahari, lebih kurang pukul 9 pagi. Tak ada sembahyang jemaah, sembahyang duha dah lah. Ini menunjukkan bahawa Dajjal itu sendiri tidak mengetahui waktu sembahyang fardu dalam Islam. Ketika itulah Dajjal cuba melarikan diri, namun usahanya sia-sia. Dia akan ditikam oleh Nabi Isa AS dengan sebilah lembing yang tajam yang dibawa turun daripada langit. Lembing itu akan mengenai ulu hati Dajjal yang menjadikannya tersungkur lalu mati. Seandainya Nabi Isa AS tidak membunuhnya dengan lembing itu, Dajjal juga pasti akan mati kerana takut melihat Nabi Isa AS. Dia pun akan mati sebab dah hilang dia punya power dia tu. Dah jadi tua sangat-sangat dah. Dia pun akan mati tak lama lagi. Tapi Nabi Isa tetap akan membunuhnya kerana perintah daripada Allah. Dajjal akan luluh dan semua anggota badan dia akan meleleh jatuh. Daging-daging dia akan hancur. Sebab dah terlampau lama dia hidup. 2000 tahun ke 3000 tahun, wallahualam. Kerana sangat takut apabila berhadapan dengan Nabi Isa. Nabi Isa akan membunuh Dajjal di satu tempat yang bernama Babul Lud. Babul Lud ni di Palestin, dekat dengan Baitul Maqdis. Dalam satu riwayat, Nabi Isa akan membunuh dia dengan lembing.
Dalam riwayat yang lain membunuhnya dengan pedang yang hari itu saya cerita itu, pedang Al-Battar tu. Apabila Dajjal telah mati, Nabi Isa meneruskan jihadnya dengan dibantu oleh Imam Mahdi dan tenteranya. Mula-mula Nabi Isa akan membunuh tentera-tentera yang setia kepada Dajjal, yang terdiri daripada 70,000 orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang lain. Mereka akan dibunuh oleh Nabi Isa di kawasan Baitul Maqdis juga, sehingga tidak ada tinggal seorang pun di kalangan mereka kecuali akan dibunuh oleh Nabi Isa. Masa itulah orang Islam akan ligan orang Yahudi akan menyorok belakang pokok, belakang batu, belakang kereta, belakang bangunan. Dan semua benda-benda batu apa semua tu akan bercakap. Akan bercakap dan berkata, mai, belakang aku ada Yahudi, mai bunuh dia. Nah, masa tu orang Yahudi pakat lari. Orang-orang Yahudi dan pengikut-pengikut Dajjal yang lain pakat menyorok. Tapi akan dikejar oleh umat Islam, dikejar oleh tentera Nabi Isa, lalu akan membunuh mereka. Hanya satu pohon sahaja yang tidak akan bercakap, iaitu namanya pohon Gharqad. Gharqad, ra qaf dal, Gharqadah, al-Gharqadah. Pohon Gharqad ini dikatakan adalah pohon Yahudi. Sebab itulah pohon itu melindunginya. Hadis ini menjanjikan kemenangan yang sangat besar kepada kaum muslimin dalam memerangi orang Yahudi. Semua orang Yahudi akan dibunuh, begitu juga orang-orang Nasrani Kristian, kecuali yang masuk Islam. Maka ia akan selamat dari pembunuhan. Selain daripada dibunuh, orang-orang kafir bahkan tidak dapat pun melihat Nabi Isa. Mereka tengok saja dan mereka menghirup nafas daripada Nabi Isa, terus mati. Nabi Isa tak payah bunuh mereka pun. Tak payah nak pergi tikam ke, tembak ke apa ke. Nabi Isa tiup saja. Fuih. Mati habis. Setengah-setengah ulama mengatakan itu adalah zikir nafas. Sebab tu ada ajaran zikir nafas di dalam tarekat-tarekat sufi. Dalam tarekat-tarekat sufi, dalam Naqsyabandi, dalam Chisti dan sebagainya, ada kaedah zikir nafas. Dan mereka berdalilkan nafas yang digunakan Nabi Isa itu beracun, berbisa, kerana melakukan latihan zikir nafas tersebut. Kadang-kadang ada orang buat perubatan Islam, dia pun menggunakan nafas. Bahkan Nabi sendiri pun menggunakan nafas ketika merawat. Baca Fatihah apa semua, tiup. Kalau ada orang kena sampuk ke apa, kena jin ke apa ke, baca-baca tiup. Dalam Darussyifa pun ada, pakai nafas, tiup. Dan jin akan lari, jin akan cacat, jin akan terputih tangan, terputih kepala dan sebagainya. Terkena hembusan nafas yang apa orang kata, diisi dengan zikir. Jadi mereka kata itu adalah ilmu Nabi Isa alaihissalam. Sebab Nabi Isa juga akan membunuh orang-orang kafir, membunuh jin-jin kafir menggunakan nafas. Menggunakan nafas. Dia punya hadis dari riwayat Muslim, fala yahillu likafiri yajidu riha nafsihi illa mata wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuh. Orang kafir tidak dapat menghirup angin daripada hembusan nafas Nabi Isa alaihissalam, dan kalau dia terkena hembusan tersebut, maka serta-merta akan mati. Sedangkan pula nafas Nabi Isa alaihissalam itu dapat dirasakan sejauh mata beliau memandang. Jadi kalau kita tiup takat ni saja boleh rasa. Tapi kalau Nabi Isa tiup sejauh mata dia boleh tengok, sampai situlah sampai dia punya nafas dia. Kalau ada orang kafir duduk kat ujung sana, Nabi Isa masih nampak dia, hui, tiup sekali macam tu, mati kat situ. Sejauh mata memandang. Untunglah orang yang bertaubat dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk mematahkan salib, membunuh khinzir, menghapuskan jizyah dan meninggalkan zakat. Fayakunu Isa bin Maryam fi ummati hakaman adlan wa imaman muqsitan. Ni dah cerita dah habis dah. Dajjal pun semua dah mati apa semua. Orang-orang Yahudi semua dah habis. Tinggal orang-orang Islam saja yang berbaki. Ketika itu Nabi Isa akan memerintah. Apa yang pertama sekali Nabi Isa akan buat? Wa imaman muqsitan yaduqu saliban as-salib wa yadhbahu khinzir wa yad'u jizyah wa yatruku sadaqah. Maka Nabi Isa AS kemudian menjadi raja yang sangat adil,
pemimpin yang sangat lurus. Semua kezaliman-kezaliman, sistem-sistem yang zalim, sistem makan atas makan ni, apa, duit kopi apa semua ni, semua akan dihapuskan oleh Nabi Isa alaihi salam. Semua perjalanan bisnes apa semua akan berlaku dengan adil. Zaman lah tak adil. Ada duit boleh jalan, tak ada duit tak boleh jalan. Kan? Ada duit boleh jalan lebih besar. Tak ada duit duduk kat situ lah. Kalau nak mengembangkan lebih besar, kena jumpa orang politik ni, jumpa orang politik tu. Kalau dah jumpa orang politik, kena makan komisen, kena makan persen. Tak buat apa pun. Duduk di rumah saja, lesen ada pada dia. Nak pakai lesen dia 3%, 30%, 10%. Padahal dia diberi amanah untuk memudahkan orang-orang yang nak berniaga, usahawan apa, bumi putra lah apa-apa semua ni. Tetapi kerana pengkhianatan, kerana dunia dan sebagainya, maka berlakulah birokrasi yang mencengkam, yang menyebabkan golongan kaya semakin kaya, golongan miskin semakin miskin. Ini sistem yang tak adil. Tetapi Nabi Isa AS akan datang, akan melakukan hukuman kepada semua yang terlibat dengan sistem yang zalim. Dia yang akan hukum, kemudian akan menghapuskan jizyah, menghapuskan cukai-cukai, tetapi meninggalkan zakat. Maka cukai tak lagi dikutip. Sebaliknya kutip zakat saja. Untuk buat jalan apa-apa semua ni, guna zakat saja. Untuk buat apa kemudahan-kemudahan awam, sebelum ni guna cukai, lepas ni guna zakat saja. Zakat akan diagihkan dengan apa, golongan yang betul, oleh golongan yang betul, kepada golongan yang betul. Maka cukai tidak lagi diperlukan. Semua orang akan hidup senang lenang. Semua orang akan hidup dalam keadaan adil dan sama. Kemudian Nabi Isa akan mematahkan salib dan membunuh khinzir. Sebab orang Islam saja yang berbaki, maka khinzir tidak lagi perlu wujud di atas muka bumi ini. Maka di mana-mana pun khinzir akan dibunuh. Baik. Yang terakhir, maksud hadis ini, hadis ni, Nabi Isa akan jadi pemimpin yang adil, menerima penyerahan kuasa daripada Imam Mahdi. Beliau akan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan membawa satu syariat yang baru, tetapi mengagungkan semula Al-Quran. Yang kedua, Nabi Isa akan mematahkan salib dan mendustakan orang-orang Kristian. Sebab orang Kristian pun nak tunggu Nabi Isa datang. Yang ketiga, Nabi Isa akan membunuh khinzir atau babi, untuk lebih menunjukkan bahawa binatang khinzir itu adalah haram dalam syariat Islam. Kerana ada sebahagian dari orang Kristian yang menganggap halal daging khinzir itu, dan mereka mendakwa itu adalah daripada ajaran Nabi Isa AS. Yang ni yang diubah dalam Bible. Dalam Bible, mereka benarkan makan khinzir kerana mereka kata Nabi Isa benarkan makan khinzir. Jadi Nabi Isa datang, patahkan salib, bunuh khinzir, maka orang-orang Kristian pun tak boleh nak kata apa. Mak nak kata betul lah. Islam ni betul lah. Maka mereka pun berkat-berkat masjid Islam. Nabi Isa juga akan menghentikan sistem jizyah, kerana sudah ada tidak ada lagi orang kafir yang tinggal dalam negara Islam yang akan dipimpin oleh Nabi Isa ketika itu. Orang Yahudi Nasrani akan mati kerana mencium nafas Nabi Islam, atau mereka akan dibunuh, ataupun mereka akan masuk Islam. Itu saja. Nabi Isa AS juga akan menghentikan sistem zakat, kerana pada waktu itu sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Semua orang telah kaya dan cukup segala keperluan hidup. Semua orang akan hidup aman dan sejahtera. Yang berbaki hanyalah sedekah kepada Baitul Mal sahaja. Siapa yang ada duit lebih, bagi kat Baitul Mal, kerajaan akan buat pembangunan sama rata kepada semua tempat di seluruh dunia. Tapi kepada individu dah tak perlu lagi bantuan. Bantuan apa, BHS ke, BRIM ke, BPN apa semua ni tak ada dah. Kerana semua orang akan kaya. Semua orang akan hidup senang. Semua orang ada tanah masing-masing, ada kebun masing-masing, ada sumber air masing-masing, ada elektrik semua masing-masing. Baik. Habis sampai dekat tu kisah pasal Nabi Isa AS. Dan akhirnya Nabi Isa ni ketika umur 40 tahun pemerintahan tu, Nabi Isa juga akan berkahwin dan akan beranak pinak. Jadi siapakah pak mertua Nabi Isa? Siapakah isteri kepada Nabi Isa? Dia adalah wanita yang terbaik di atas muka bumi ketika itu. Wanita yang terbaik di atas muka bumi, layak menjadi isteri kepada seorang Nabi. Dan bapa dia adalah lelaki yang terbaik. Sebab yang Nabi SAW ni mengahwini Aisyah, yang paling dicintai oleh Nabi, bapaknya Abu Bakar, lelaki yang terbaik selepas Nabi Muhammad SAW.
Jadi Nabi Isa, pak mentua dia pun adalah lelaki yang terbaik. Anak perempuan dia adalah anak yang terbaik yang akan dinikahkan dengan Nabi Isa AS. Siapa tu? Wallahualam. Mungkin dah lahir, mungkin lah ni umur 20, mungkin lah ni tengah duk ambil SPM. Wallahualam. Di mana kita pun tak tahu. Kemudian akan wafat dan akan dikuburkan bersebelahan dengan Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Dia alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, selesai secara ringkas pasal Nabi Isa AS. Ada banyak lagi benda yang boleh diceritakan tentang Nabi Isa, tapi kita buat secara ringkas saja. Ni pun rasa lama agak kot dah. Sejam dah. Apa? Dia tak tulis. Kalau tekan tu dia tulis. Finish. Bolehlah finish. Jadi kita tangguhlah majlis kita dengan tasbih, kafarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.